Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kitab Al-Muhimmah pada muka surat 35. Di bawah itu, ketahui olehmu hai segala perempuan, jikalau banyak sekalipun amal kamu, apabila tiada redha oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala kamu. Ini satu peringatan lagi, iaitu agama kita ajar kepada kita supaya hak yang kita buat, amalan kita itu sama ada sembahyang ke ataupun apa-apa ibadat sahaja yang baik, benda baik yang kita buat selain daripada nak dapat keredaan Allah Ta'ala, juga biarlah kita dapat keredaan suami, bagi orang yang ada suami. Jadi bila orang yang ada suami ini, dia kena cari redha Allah dan juga redha manusia. Redha Allah, redha manusia, iaitu redha suami. Tapi kalau bercanggah antara benda yang Allah Ta'ala suruh dengan hak suami suruh, maka kena dahulukan hak Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau benda itu tak bercanggah, maka wajib bagi isteri itu dia ikut taat kepada apa benda yang suami dia suruh. Cari redha Allah Ta'ala, cari juga suami, redha suami. Dia kata kalau tak redha oleh suami kamu, nescaya tiada diterima segala kamu, iaitu segala amal. Seperti sabda Nabi SAW, barang di mana ada perempuan yang berbuat ibadat seperti ibadat Siti Maryam anak Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya, dan dimasukkan Allah Ta'ala akan dia bersama-sama dengan segala kafir dan munafik dan lapis yang di bawah daripada segala neraka, melainkan bahawa taubat ia. Jadi hadis ini nak beri peringatan dan juga beri teguran kepada orang perempuan ini. Maknanya dia bila dia buat ibadat macam mana sekalipun, kalau dia ada suami, dia kena cari juga redha suami. Oh ya, tak ada suami senanglah. Maknanya kehidupan dia cari redha Allah Ta'ala saja, baik, buat baik dengan orang lain, jiran tetangga, keluarga dan sebagainya. Dia kata barang di mana ada perempuan, maknanya tak kira lah perempuan di mana-mana sekalipun, duduk kat mana-mana sekalipun, buat ibadat seperti ibadat Maryam anak Imran. Diterjemah sini dia kata seperti ibadat Siti Maryam. Sebenarnya nama Maryam itu Maryam saja, tak ada Siti. Kita habis kita tak Siti belaka kan? Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Aisyah, apakah Siti belaka? Kok memang nama Siti itu Siti lah kan? Kalau Siti Nurhaliza tu memang nama dia Siti Nurhaliza. Hak ni Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, dia tak ada asal dia nama dia Siti. Nama dia Fatimah, nama dia Khadijah, nama dia Aisyah, nama dia Maryam. Tapi orang Arab bila sebut Siti ini, orang panggil perempuan yang baik. Maknanya perempuan yang baik daripada Siti ataupun Sittah gitu. Ya Sittah, kalau orang buat haji, buat umrah di Mekah, dia panggil ya hajjah ataupun ya Sittah. Sittah tu makna perempuan yang baiklah, dia hormat kepada orang puang tu. Jadi kalau orang puan ni dia buat ibadat macam ke Maryam sekalipun, Maryam anak Imran, kalau kita buka dalam Quran ada surahnya, dia panggil surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah berkenaan dengan keluarga Imran. Keluarga Imran, isteri Imran mengandung. Lepas tu Imran ni dia bernazar, kalau boleh anak, dia akan
dia akan ataupun mak dia bernazar begitu, kalau lahir anak ini dia akan letak di Masjidil Aqsa. Letak di Baitul Maqdis ataupun letak di Masjidil Aqsa. Tengok-tengok bila isteri kepada Imran itu beranak orang puan, ya. Dan dinamakan anak perempuan itu Maryam. Dinamakan Maryam. Tapi oleh kerana dah bernazar dah, dia letaklah juga di Baitul Maqdis ataupun di Masjidil Aqsa, berkhidmat, jaga masjid itu dan juga dengan ibadatnya. Memang tak boleh nak banding lah dengan orang lain. Walaupun tempat orang lain itu nama juga Maryam, tapi tak serupa macam Maryam anak Imran ni. Dan Maryam itulah yang kemudiannya bila dia besar, Allah Ta'ala beritahu melalui Jibril akan dapat anak, ya, walaupun tak ada suami, tapi akan beranak juga. Ditiup melalui celah lengan baju dia, dan kemudian dia mengandung, dan kemudian dia lahirkan anak. Dan anak itulah yang jadi Nabi Isa alaihissalam. Tapi Maryam ni walaupun dia dia beranak kepada Nabi Isa, dia tak ada ayah. Tapi beranak itu, walaupun orang panggil beranak tu tanpa nikah, ya, walaupun beranak tu tanpa nikah, tapi bukan maknanya anak tu tak sah taraf. Ada, ya, anak ni bukan maknanya tak sah taraf. Kalau anak gadis learning, orang-orang puan, budak-budak puan muda terutamanya, kalau beranak yang tak ada ayah itu, dia macam ke Maryam juga, ya, ayah tak tahu anak dia, ya. Dia kata kalau ibadat macam mana sekalipun, ya, Maryam macam ke Maryam anak Imran, padahal tiada redha daripada perempuan itu oleh suaminya. Maknanya kalau ada suami, ya, suami dia tak redha, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala daripadanya segala amalnya. Ini orang panggil sebagai peringatan lah, dan juga tarhib. Dengan mana tarhib? Tarhib dan juga tarhib. Tarhib menggemarkan, tarhib untuk beri peringatan. Maknanya sebagai amaran dan juga ancaman, dan juga nak ingatkan kepada orang perempuan yang ada suami itu supaya bila dia beramal buat kerja-kerja yang baik sekalipun, dalam masa yang sama dia kena cari redha suami dia juga. Kemudian kalau dekat akhirat, bila-bila dia kata dimasukkan dengan segala kafir, munafik dan lapis yang di bawah daripada segala neraka, mereka bahawa taubat ia. Jadi maknanya kalau kita ada sejarah-sejarah hak lama, sejarah hak dulu gitu gini apa semua, ya, berkait dengan suami kita sebagainya, kita kata taubat, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat itu. Dan sabda Nabi SAW, barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan muka yang masam, nescaya disuratkan Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang tiap-tiap bintang di langit kejahatan. Maka jika mati ia dahulu daripada redha suaminya, nescaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Maknanya orang perempuan, isteri ini dia tak boleh buat masam muka dengan suami, kan? Maknanya dengan suami buat muka ceria, kan? Jangan biar anak-anak aja yang tengok lepas ceria, lepas ceria, anak aja ceria. Ya, tengok cerita kartun, cerita boleh ceria, lepas tu kat gini tengok ceria pandang ceria gitu je. Tapi isteri tak ceria pun dengan suami, bahkan dengan muka yang masam. Ada orang yang setengah orang perempuan, dia boleh kerja, dia jaga bahagian kaunter, kan? Dia jaga bahagian kaunter, ataupun dia jadi operator kat kilang mana, syarikat mana ke, lemah lembut je. Kalau cakap ke, suara tu habis lembut lah, ya. Kalau jaga kaunter ataupun jadi operator ke, dengan orang lain cakap lembut bukan main. Tapi bila dengan suami je, keras lalu suara. Tak cih lah gitu, ya. Maknanya kalau dengan orang lain itu, ya, kan biasa kita kalau kita bercakap telefon, kan, cakap dengan tukang sambut mula-mula tu, operator kan, suara tu kalau orang lelaki dengar kok, rebah situ dia je, ya, jatuh rebah situ dia je, ya. Ingat dalam hati hak ni lah, kalau boleh jadi bini saya, kan, kalau boleh jadi bini saya. Tengok lepas kahwin tu dia cara bercakap macam ke benda, ya.
Jadi kita kata hak tu jenis pura-pura, macam ke pramugari gitu kok. Ya, pramugari dalam kapal terbang, kalau layang kepada penumpang tu, akak air, akak apa gitu, gening apa semua, lebih daripada isteri layang suami nak kalau tengok Tapi kalau hak sungguhnya, lepas daripada turun kapal terbang, lepas daripada turun kapal terbang, pramugari itu dah selesai tugas dia akut barang dia, akut beg dia, lalu tepi kita, dia kenal tak? Tak kenal dah. Serik jalan gitu, nak pergi kat hotel dia. Tapi kalau duduk dalam kapal terbang tu, yang layang bukan main. Jadi hak jenis pesan gitu kita kata tak jadi. Itu cuma sifat yang sementara. Sifat sementara gitu tak jadi. Dia nak hak baik dengan suami bagi orang yang ada suami ni, maknanya dia muka tu walaupun tak comel mana sekali pun, tapi orang panggil dia baik, baik dengan suami tu. Jangan muka masam, maknanya darurat macam mana sekali pun, letih macam mana sekali pun, panas macam mana sekali pun, nak marah macam mana sekali pun, nak senyum pun ustaz, nak letih berkamai, lepas basuh puyuk, payuh basuh belanga, lepas basuh belanga basuh kecing anak, lepas basuh kecing nak muka ceria pun hak tu kita kata hak besar ni yang pentingnya duduk situ bagi yang ada suami. Kalau tak ada suami kita kata tak ada masalah. Baik. Dan lagi cerita daripada Hasan Basri rahimahullahu taala bahawa sungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya, orang puan lari daripada rumah suami, lari ke mana dah tahu dia lari keluar rumah, nescaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang hingga kembali ia kepada suaminya. Segeralah balik semula. Suami balik ke rumah tengok tak ada dah. Lepas tu jumpa kat pintu tu, tulis surat sekeping, tak, abang tak payahlah cari saya, saya bawa diri, contohnya. Tak, nak pergi ke mana tak tahu. Dia kata tidak akan redha hinggalah dia balik kepada suami dia, dan ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya. Ditaruhkan tangan itu kepada tangan suaminya. Maknanya balik nak minta maaf tu, tak, sampai letak tangan suami dia, dan berkata ia kepada suaminya, perbuatlah olehmu dengan barang yang engkau kehendak. Serta dengan manis muka. Dan jikalau tiada diperbuat seperti yang demikian itu serta kuasanya, dia boleh buat tapi dia tak boleh buat. Maknanya ego tu ada lagi, sombong tu ada lagi. Dia tunjuk gong dengan suami dia, maka iaitu zalim. Dan zalim itu haram dan dikutuki Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Mana orang puan kan biasa kita dengar kan, isteri lari, ataupun anak gadis lari, lari dari rumah. Hak ni lari dari rumah. Kalau yang anak gadis tu, remaja tu lari dari rumah tu nak pergi mana? Pergi ke Lombok. Pergi ke Lombok ke, ataupun pergi ke Medan ke, pergi ke mana, pasal apa? Jumpa orang lelaki nak kahwin, nak kahwin. Lepas tu tiba-tiba balik semula ke rumah kan, bila menyesal. Ada keluar dalam surat khabar ke benda. Hak tu jenis anak gadis lari. Hak ni bini lari. Bini lagi itu banyak sebab kan. Banyak sebab. Mungkin kerana tak tahan dah. Adakah isteri itu mudah-mudah aja nak lari dari rumah, tak ada pasal-pasal? Tak kan? Kalau lepas kahwin ke misalnya, ataupun kahwin lama dah ke, adakah senang-senang nak lari dari rumah gitu? Melainkan kerana kadang-kadang ada benda yang suami dia tu buat kepada isteri dia. Itu pun satu hal kok. Maknanya suami tak tunaikan tanggungjawab dia betul-betul sebagai suami, hingga isteri ini tak ada keputusan lain, mereka lari dari rumah. Kalau dia lari dari rumah tu kerana menyelamatkan diri dia, pasal apa? Duduk dalam rumah tu kena dera, contohnya kena dera, suaminya akak tangan, ambil tali pinggang gitu gini, jadi mudarat pula. Itu kisah lain lah. Tapi hak disebut di sini ni maknanya lari itu dengan tak ada sebab musabab yang munasabah. Dia lari dari rumah tu
dengan tak ada alasan. Jadi Allah Ta'ala tak terima amalan dia tu, terutamanya sembahyang, sehinggalah dia balik semula kepada suami dia dan dia minta redha. Dia minta redha dengan suami dia. Kan? Dia minta redha dengan suami dia. Dan lagi cerita daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa sungguhnya telah berkata ia, Sayyidina Ali kata, adalah aku, yakni Ali, duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di dalam rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau kitab Jawi lama ni, semua disebut Siti belaka. Macam kita sebut tadilah. Tadi Siti Maryam, mak ni Siti Khadijah pula. Itu sebagai penghormatan. Tapi nama betulnya Khadijah saja. Sayyidina Ali bagi tahu, pernah Sayyidina Ali ni sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Dia pernah duduk bersama dengan Nabi. Kebetulan Nabi masa tu ada dalam rumah Khadijah. Menceritakan akan kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cerita Bani Israel. Nabi cerita tentang cerita-cerita Bani Israel dululah. Iaitu cerita umat Nabi yang dahulu-dahulu. Kemudian bersabda ia, Nabi kata, tiada ada daripada perempuan yang berkata ia bagi suaminya, apa bagimu? Yakni dengan perkataan yang membawa kepada marah dan sakit hati. Jadi kalau ada orang puang, dia kata ke tok laki dia kata ke suami dia, apa bagimu tu, kalau bahasa kita, awak ni benda kau, contoh kan, ataupun dengan perkataan-perkataan yang bawa kepada marah dan sakit hati. Apa bagimu tu, kalau kita nak tanya, dah tu benda. Tu benda tu nak tanya apa benda tangan dia kan, lain. Lepas tu ayat-ayat, maknanya ayat yang tunjuk marah lah. Mana ayat tu orang panggil tunjuk marah dan juga sakit hati. Melainkan dia kata melaknatkan akan dia oleh Allah Ta'ala dan segala malaikat, dan putuskan oleh segala amalnya perempuan itu. Jadi maknanya besar. Jadi taat isteri kepada suami ini benda-benda besar. Kan kalau kita baca dulu, Nabi kata, kalau bolehlah aku suruh manusia ni sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh isteri itu sujud kepada suami. Tapi oleh kerana sujud ni kepada Allah Ta'ala saja, tak boleh sujud kepada suami, maka tak bolehlah buat gitu. Tapi maksudnya hak suami itu besar. Hak suami itu besar. Dan dalam masa yang sama, Nabi juga ingatkan kepada suami ini, bila muakad nikah, hak kata terima nikah tu apa? Nabi kata istausu bin nisa' khaira. Maknanya aku wasiatkan kepada kamu kena jaga molek orang puang tu. Kalau bagi suami, Nabi pesan gitu, jaga molek bini tu, jaga molek isteri itu. Sebab kamu ambil perempuan itu, isteri itu, dengan kalimah Allah. Kalimah Allah mana? Kok masa dia sebut, suami tu kata, aku terima nikah si fulanah binti si fulan dengan mas kahwinnya RM22.5. Hutang hutang juga RM22.5 bayar tunai lah. Semula. Aku terima nikah si fulanah binti si fulan itu dengan RM22.5 tunai itu orang panggil dengan kalimah Allah. Maknanya hak tadi tak halal, sekarang halal. Tadi tak boleh, sekarang boleh. Tadi bukan isteri, sekarang ni dah jadi isteri. Maknanya Nabi pun pesan kepada orang lelaki supaya jaga sungguh bini dia tu. Kan? Jadi tanggungjawab suami pun besar, tanggungjawab isteri pun besar juga. Isteri dia ada hak, suami pun ada hak juga. Maknanya bila berlaku dalam rumah tangga kita ni gitu gini itu orang panggil ada benda lah kat mana-mana hak yang tak kena tu. Kan? Jadi hak tak kena tu nak kena baikilah, nak kena baiki. Hai segala perempuan, hendak engkau melepaskan daripada mengerjakan pekerjaan yang tiada diterima Allah Ta'ala segala amal kamu, supaya sejahteralah engkau daripada azab Allah Ta'ala yang tiada sesiapa mengetahui di dalam negeri akhirat.
Jadi dia ingatkan, dia kata orang puan, ni benda-benda yang kita buat ni nak kena ingatlah kan, jangan sampai kena azab. Jadi hok kena azab tu banyak betul. Mungkin kerana saya tak ada suami ustaz, tak. Misalnya saya duduk seorang, dah kalau gitu saya tak kena benda sangatlah. Tak, mungkin dalam bentuk yang lain, kita walaupun kita tak ada suami, kita ni orang puan, ibu tunggal, duduk seorang di rumah misalnya, adalah anak-anak tu ada, tapi tanggungjawab terhadap suaminya tak ada. Tapi mulut kita mungkin kita tak jaga. Tak, mulut kita mungkin tak jaga. Dah duduk seorang di rumah, tak ada buat apa benda, anak-anak besar, puas duduk rumah seorang, dia cari geng sebelah rumah. Kan? Pagi-pagi lagi keluar rumah cari geng sebelah rumah. Buat benda jual tupak. Jual tupak, bukan tupak nasi, tak, tupak pulut. Tupak pulut. Maknanya mengumpaklah. Orang panggil mengumpak di mulut, bukan ketupak pulut dah. Maknanya kata kau orang ni, kata kau orang tu, sebut orang ni, sebut orang tu. Itu pun boleh jadi sebab masuk neraka juga. Jadi bab-bab fitnah gitu gini apa semua, kata kau orang tu, kata kau orang ni pun nak kena jaga juga. Jangan ingat bila tak ada suami ni, tak apalah ustaz cerita bab orang ada suami, saya tak ada suami. Tak apalah, selamat saya. Selamat alik hak suami, tanggungjawab suami tu, tapi belum tentu selamat alik benda lain. Kan? Jadi hak tu pun nak kena jaga. Dan kalau kita tak ada suami pun misalnya, tapi kita ada anak-anak, kan? Kita ada anak-anak yang ada suami. Bagi anak perempuan misalnya hak ada suami, menantu kita tu pun kita pun nak kena peringat samalah. Kan? Supaya keluarga anak-anak kita tu pun biar jadi baik, biar jadi molek. Orang panggil suami, isteri, keluarga dia apa semua tu pun biar jadi baik, biar jadi molek. Jadi kata jagalah amal kita ni supaya sejahtera kita ni daripada azab Allah Ta'ala yang tak ada siapa pun tahu dalam negeri akhirat. Azab Allah Ta'ala tu boleh mari daripada banyak perkara kan. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata, wahai orang perempuan, jagalah diri kamu daripada azab api neraka. Oleh kerana apa? Oleh kerana Nabi tengok dalam neraka tu orang puan ramai. Jadi antara cara untuk jaga diri daripada azab Allah Ta'ala tu, selain daripada taat kepada suami ni, bagi yang ada suami, kalau tak ada suami, jaga mulut daripada fitnah dan benda lain, ataupun jaga azab api neraka tu dengan cara bersedekah. Nabi suruh orang perempuan di zaman dia, kamu jagalah daripada azab neraka itu, walaupun dengan sedekah yang sedikit. Apatah lagi kalau kita ni Allah Ta'ala beri lebih sikit. Lepas tu sedekah tu dengan banyaklah, mudah-mudahan boleh jaga daripada azab. Mari pula mengaji petang-petang gini ni, pukul 3 apa semua ni tengah panas. Tengah panas, nak boleh keluar rumah tu bukannya mudah juga tu, panas ni. Sedap duduk di rumah. Itu pun insya-Allah kita kata hok berjalan ke, hok naik motor ke, hok naik kereta ke, apa semua tu ada pahala juga. Keluar untuk mencari ilmu hok berkait dengan diri kita ni, walaupun dalam cuaca yang agak panas tak apalah, kan? Dalam cuaca yang agak panas pun tak apa. Saya duduk depan ni perlu bejak dah ni sebenarnya ni. Tak apalah. Tak apa, kipas tu kuat dah, tapi sebab saya guna kipas ni untuk benda ni, untuk cas ni. Tak apalah, tak ada masalah, kan? Tapi maksudnya mudah-mudahan peluh tu pun ada nilai juga di sisi Allah Ta'ala. Yang muslimat duduk bawah ni pun barangkali dalam baju masing-masing pun barangkali duduk peluh juga, panas ni, dengan suasana yang putaran panas sekarang ni kan. Mudah-mudahan ada pahala juga. Ada pahala. Orang panggil tak saja. Tak saja. Itu antara benda-benda yang insya-Allah boleh jaga diri kita daripada azab neraka, kan? Azab neraka. Dan demikian lagi cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada perempuan yang berkata ia dengan perkataan yang keji bagi suaminya, melainkan mengeluarkan Allah Ta'ala akan lidahnya pada hari kiamat daripada pihak belakangnya, kemudian digantung akan dia dengan lidahnya dan ditambahkan akan tangannya dan kakinya,
dengan rantai dan belenggu. Kemudian maka diserukan atasnya pada padang mahsyar dengan serunya, inilah balasan bagi orang yang derhakakan suaminya. Kemudian menghela akan dia oleh segala malaikat Zabaniyah ke dalam api neraka. Kemudian berkata pula, rasai olehmu akan seksa yang amat sangat dengan sebab engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu di dalam dunia. Nah, ni banyak dah ni kisah daripada awal dulu sampailah bahagian pertama ni, ya. Bahagian yang pertama ni berkenaan dengan perempuan-perempuan yang derhaka kepada suami dia. Maknanya untuk ingatan. Nah, apa cerita dia tadi? Dia kata tak ada orang puan yang berkata ia dengan perkataan yang keji bagi suaminya. Maknanya orang puan ni kalau yang ada suami itu dia bercakap dengan perkataan yang tak baik, kan? Dia bercakap dengan perkataan yang keji, uduh, caruk ke, rucah ke, ataupun ikutlah perkataan yang keji. Melainkan balasan dia Allah Ta'ala akan keluarkan akan lidah dia pada hari kiamat bila-bila daripada pihak belakang. Lidah daripada pihak belakang. Macam mana? Tak, lidah keluar-keluar alik depan, ni buat keluar daripada pihak belakang. Pusing gini ke? Kayaknya terbuk ikut mana? Lepas tu digantung dengan lidah tu pula, digantung akan dia dengan lidahnya. Jadi waktu kat tambak dia tu ada lidah dia, ya. Yang belik guna tu. Lepas tu tambak tangan dengan kaki, ya, dengan rantai dan belenggu. Pasal apa? Sebab mari daripada lidah lah tadi, ya. Apa peribahasa Melayu kata, kerana puluk santang binasa, kerana mulut badan binasa. Nah, kerana puluk santang binasa, ya. Macam mana? Kerana puluk santang binasa. Hak biasa buat tupak, biasa buat apa nama, buat nasi kunyit apa semua tu tahu lah, ya. Kerana puluk santang binasa, kerana mulut kerana mulut tak. Kerana mulut dia kata badan binasa. Jadi mulut ni nak kena jaga. Tak kira lah mulut tu nak kena jaga dengan siapa sekalipun. Tak, dengan suami ke, dengan anak-anak ke, dengan keluarga ke, dengan jiran tetangga, dengan siapa-siapa sekalipun. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata ada orang yang bercakap dengan percakapan yang sedikit saja, tapi rupa-rupanya hak dia cakap sedikit di mulut dia tu menyebabkan dia masuk dalam neraka. Dia sebut sikit je benda. Dia kata benda, dia kata Islam dia kok, ya. Dia buat main ke hukum tu. Mu nak ke Islam dia kok, hukum dia kok, contohnya. Jadi hak tu mudah je bunyi cakap tu, tapi ya, dihumban dalam neraka. Semayang-semayang dia kok, tak, mau nak pahala ambil kamu seorang lah, tak, syurga tu ambil kamu seorang lah. Dengan maksud untuk mencela ataupun mencerca ataupun keji gitu, tak boleh, ya. Tu mulut, akhirnya dihumban dalam neraka. Ataupun mungkin hak kita bercakap ni perkataan tu sikit je, tapi dengan perkataan yang sedikit itu boleh menyebabkan masuk dalam syurga. Kita ni masuk dalam syurga. Kita kata ke siapa-siapa lah, kan? Kalau ada suami jenis tak semayang abang misalnya, kita pun kata ke dia, abang ni benda lah, tua dah, semayang lah. Tengok-tengok kita kata ke dia gitu tu, dia jadi insaf. Dia jadi insaf, lepas tu dia semayang. Besar pahala kita. Ataupun kita sebut ke anak kita ke, morning besar jala lama dah, tutuplah aurat tu. Tengok-tengok kita sebut macam tu beri kesan kepada dia sehingga dia pun pakai tudung ke, tutup aurat apa semua, ya. Jadi perkataan tu nampak sikit je, tapi bila terkesan kepada dia tu, perkataan itu boleh menyebabkan kita masuk ke syurga. Jadi maknanya sama ada dengan lidah ni boleh bawa masuk kita dalam syurga, ataupun dengan lidah juga boleh bawa masuk kita dalam neraka. Dia kata tak cukup dengan hak yang diikat di rata belenggu begitu saja. Lepas tu malaikat Zabaniyah pula dalam neraka seksa lagi. Ya, dia kata rasai olehmu akan seksa yang amat sangat dengan sebab engkau derhaka dan menyakiti akan suamimu di dalam dunia. Ini bahagian yang pertama, peringatan-peringatan yang banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada sahih ataupun hadis dhaif, dan kisah-kisah daripada riwayat-riwayat yang lain cerita berkenaan dengan
isteri yang derhaka kepada suami. Lepas daripada ini dia akan cerita pula kepada kita kelebihan perempuan yang mengikut bagi suami dia. Apa kelebihan-kelebihan yang dia dapat, dan kemudian ada perkara-perkara yang lain insya-Allah dia bincang. Wallahu a'lam.